wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Dalam perkongsian kita pada kali ini, kita akan membicarakan berkenaan dengan isu ataupun persoalan ataupun muhasabah terhadap diri kita sendiri, iaitu berkenaan dengan adakah kita benar-benar beriman. Para pendengar yang dikasihi sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini tercatat dalam riwayat daripada Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, ataupun disebut sebagai riwayat yang bersifat muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksud sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah dengan perkataan yang baik ataupun berdiamlah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yakni dengan sebenar-benar keimanan, maka berkatalah dengan perkataan yang baik atau berdiamlah. Hadis ini merujuk kepada kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan dengan pembuktian adab kita dalam kehidupan kita seharian. Iman yang sempurna kepada Allah adalah ibarat kepada permulaan sebuah kehidupan sebagai hamba-Nya. Adapun keimanan yang sempurna kepada hari akhirat adalah ibarat kepada kesedaran bahawa akhirat adalah tempat yang abadi yang kita akan pergi kembali kepadanya. Akhirat itulah negeri kita, adapun dunia ini hanya bersifat sementara. Kita ini di dunia adalah bersifat bermusafir ataupun bergelandangan setakat mana yang diizinkan oleh Tuhan, yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Nanti kita akan kembali ke negeri abadi kita, akhirat namanya. Maka barang siapa yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya kepada Allah dan beriman dengan keimanan sebenar-benarnya akan hari akhirat, yakni bahawa dia akan menuju ke akhirat, maka bagaimanakah tindak tanduknya di dunia? Maka tindak tanduknya di dunia, berkata-katalah dengan kata-kata yang baik ataupun berdiamlah. Di sini berkata Nabi SAW menggandingkan di antara perihalan keimanan kepada Allah dan hari akhirat dengan perihalan adab. Dan adab di sini adalah dalam konteks adab menjaga lisan. Dan memang di antara banyak-banyak anggota tubuh badan kita, anggota lisanlah yang paling banyak berfungsi. Anggota lisanlah yang paling banyak berfungsi. Seharusnya lisan kita digunakan pada perkara-perkara yang baik, yang merujuk kepada menyebut, sentiasa menyebutkan zikrullah, sama ada la ilaha illallah yang disebut sebagai tahlil, ataupun subhanallah iaitu tasbih, ataupun alhamdulillah, Allahu Akbar dan sebagainya. Juga lisan kita ini sepatutnya hanya memperkatakan perkara yang baik dan menyebarkan kebaikan, dan jika tidak ada kata-kata yang baik, maka berdiam itu adalah terlebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkenaan dengan menjaga lisan ini dalam konteks zaman sekarang, bukan sahaja lisan yang bersuara, tetapi lisan kita ini diwakili pula oleh jari jemari kita dalam penulisan status di Facebook, dalam memberi respon terhadap komentar-komentar, dalam memberi respon kepada grup-grup dalam WhatsApp, Telegram,
Instagram dan sebagainya, maka itu semua adalah rentetan daripada hadis ini, iaitu haruslah dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau tidak ada perkataan yang baik yang wajar untuk kita nyatakan, maka terlebih baiklah kita berdiam. Di sana Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Sumtu wa Hifdzul Lisan, iaitu perihalan berdiam dan perihalan menjaga lisan, beliau menyatakan bahawa di antara orang yang paling menjaga pertuturannya adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Pada menyatakan bahawa betapa pentingnya untuk menjaga lisan. Dan berkenaan dengan menjaga lisan ini, kalaulah kita kuatiri perkataan kita itu akan mendatangkan keburukan, akan mendatangkan salah faham, akan mendatangkan tohmah dan sebagainya, kesimpulannya perkataan kita itu kita khawatir akan mendatangkan kesan yang negatif, maka berdiam itu adalah terlebih baik. Dan jika kita beranggapan ataupun membuat harapan ataupun meyakini bahawa perkataan kita itu bakal memberi kebaikan, maka di situlah kita berkata-kata. Jadi kebaikan dalam berkata-kata ini digandingkan dengan perihalan keimanan. Seolah-olahnya apabila seseorang itu benar-benar beriman, maka apa yang akan berlaku dalam perwatakannya, yakni perwatakannya adalah sebuah perwatakan yang amat menjaga tutur katanya. Zaman sekarang terdapat pelbagai fitnah, pelbagai tomahan, pelbagai cabaran. Dan zaman sekarang ini terdapat pelbagai kemudahan untuk kita bertutur kata dengan segenap caranya. Kita pada zaman sekarang ini mengambil cakna di atas pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita sebelum kita berkata-kata, kita memikirkan apakah kebaikan daripada kata-kata kita. Bagaimanakah pula kata-kata ini dapat dijadikan kebaikan oleh orang yang mendengarnya. Dan adakah kata-kata kita ini benar-benar berselari dengan ingatan kita sepenuh sedar bahawa kita ini bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan kita kepadanya, bahawa keimanan yang sempurna menuntut kepada kita untuk menjaga kata-kata kita. Maka sekarang kita fikirkan bagaimana perihalan kita untuk kita perbaiki kata-kata kita dengan ibu bapa, dengan suami dan isteri, dengan anak-anak, dengan guru, dengan kawan-kawan, dengan orang-orang yang satu kumpulan dengan kita, dengan golongan yang kumpulan yang berbeza dengan kita, dengan orang Islam sesama Islam, dengan orang kafir, dengan sesiapa sahaja yang kita berada dalam lingkungan mereka. Kita fikir sejenak bagaimanakah bentuk dan cara kita berkata-kata. Ya, pastinya tidak ada sesiapa di kalangan kita yang sempurna, tetapi mudah-mudahan daripada perkongsian kita pada hari ini berkenaan dengan perihalan berkata-kata dengan kata-kata yang baik, pada masa-masa yang akan datang kita terlebih dahulu memfungsikan akal kita sebelum daripada lisan kita. Biarlah akal kita berfungsi terlebih dahulu, kerana setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita lafazkan, maka pastinya ada raqibun atid yang mencatatnya. Yang baik dicatat sebagai baik, yang buruk dicatat sebagai buruk. Dan inilah mafhum juga maknanya daripada surah Qaf ayat 18. Ia dibaca selari bersama dengan hadis yang kita bicarakan ini. Di sana menahan diri daripada berkata-kata itu lebih dituntut daripada kekhawatiran apabila berkata-kata khawatir menyakiti orang lain. Begitulah. Dan dari banyak berkata-kata, lebih baik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebarang bentuk zikir. Zikrullah dalam Al-Quran boleh merujuk kepada dua maksud, iaitu zikir dari sudut talaffuz atau berlafazkan zikir berulang-ulang kali, dan juga zikir yang merujuk kepada makna ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat ataupun dalam ayat-ayat yang pelbagai dalam Al-Quran. Jadi pada hari ini kita muhasabah berkenaan dengan bagaimana kita berkata-kata. Dan akhirnya kita kongsikan pesanan Sayyidina Luqman kepada anaknya. Beliau berkata, "Lau kana al-kalamu min fiddah, kana sukutu min dhahab." Jika berkata-kata itu seperti mana seumpama perak, maka berdiam diri itu adalah seumpama emas. Maksudnya, Ibnu Mubarak
menghuraikan maksud kalam Sayyidina Luqman ini dengan berkata, maksudnya law kana al-kalamu fi ta'atillahi min fiddah lakana sukutu an ma'siyatillahi min dhahab. Jikalau sekiranya berkata-kata dalam ketaatan kepada Allah itu diandaikan sebagai perak, maka berdiam diri daripada berkata-kata ke arah kemaksiatan kepada Allah itu adalah diumpamakan seperti emas. Maka di sini jelaslah kepada kita, wahai para pendengar yang dikasihi sekalian, apabila kita berkata-kata, pastikan kata-kata itu dalam kata-kata kita itu dalam ketaatan kepada Allah.